perundangan, dia kata bila kahwin untuk mengelak hak, ada setengah buat peruntukan, contohnya minta keizinan isteri pertama. Sebenarnya minta keizinan isteri pertama, saya berpendapat ada keharusannya sign tanda tangan tu, sebab biasalah you nak beli kereta ke motor kapcai pun tanda tangan juga. Cumanya cara minta tu ada yang pakai toyol, ceplos dan sebagainya lah. Dan ada yang pakai pujuk, kena pandai pujuk jadilah. Okey. Yang seterusnya, dia hak ni sebenarnya kena beritahu. Saya nak beritahu tadi sebut bila rumah tangga dibina atas iman, kita jangan besarkan soal hak. Mana hak saya, mana hak saya. Sebelum apa-apa lagi, sebab biasa isteri pertama ni, biasa bila orang tengok isteri pertama, orang kesifati, kesian kat dia. Dia tengok isteri kedua, ni teruk punya orang ni. Banyak cerita macam tu. Jadi kami nak beritahu bahawa hak, jangan besarkan soal hak. Sekarang kena besarkan soal apa tanggungjawab saya. Macam mana keceriaan, macam mana matlamat. Sebab kalau kita duk besarkan cari hak, tapi lupa nak tunggu tanggungjawab, itu yang terlepas hak tu. So kalau semua duk bincangkan tugas suami, tugas isteri ketiga, empat dan sebagainya, semua nak bagi hak, semua nak tunai tanggungjawab, semua kan dapat hak. Yang tak dapat hak ni sebab kita mula tak kena, kahwin pun sembunyi-sembunyi, Thailand, ada kahwin yang tak sampai, kat kedai kopi, kat dapur, sebab nak sembunyi, maklumlah sedikit. Akhir sekali, isteri yang tak dapat hak sebab apa? Sebab jalan pintas dan sebagainya. Tetapi ada tak keistimewaan sedikit kepada isteri pertama tu? Misalnya dari segi pembahagian. Sorry. Okey, teruskan. Saya tanya Ustaz lagi. Saya tanya Ustaz lagi. Oh, tengok sana. Belum, saya tengok Ustaz. Keistimewaan yang pertama, okey. Dia keistimewaan yang pertamanya, antara keistimewaan, hak sepencarian. Hak sepencarian, kalau kita mula kahwin, start akad nikah, isteri tu, dia bawa harta dia, contohnya dia ada lembu, ada ladang, ada bisnes. So, sepanjang perkahwinan, daripada tarikh mula kahwin sampai dia nak kahwin seorang lagi, itu hak sepencarian. Sepencarian, suami tak boleh ambil hak isteri. Isteri kedua, kalau isteri pertama tu kaya, isteri kedua tak ada berhak nak tumpang-tumpang. Kalau pembahagian dan sebagainya, dia hanya dapat hak suami saja, sebab dia akan bagi dua. Yang satu lagi, isteri duduk rumah, suami kerja. Suami kerja sebenarnya, walaupun isteri duduk rumah, sebab suami kerja kan tenang, suami kerja tak ada masalah, uruskan anak-anak, isteri masih dapat hak. Dan hak sepencarian, isteri dapat 1/3. Maknanya, tetapi itu tidak menolak, kalau anda kata harta sepencarian itu telah dibahagikan, isteri pertama tadi masih lagi mempunyai hak ke atas harta suami, kalau mengikut hukum faraid. Yes. Masih lagi ya. Okey, saya tanya kepada Puan Hatijah pula. Sekarang ni, tadi kita banyak bercerita tentang hak berkaitan dengan harta, fizikal, material kan. Tapi bagaimana pula adil dari segi perasaan kasih sayang? Orang kata kasih sayang ni bukannya boleh kita macam ibarat setempayan air, dicurah separuh, tinggal sini separuh kan. Macam mana kasih sayang tu? Kita nak bagi-bagikan kasih sayang. Mampu ke sebenarnya untuk berlaku adil? Saya datang dari keluarga besar, 30 tahun poligami. Anak ada 38 orang. Kabarnya ada bawa bas ya di tingkat di luar sana. Anak semua bawa, kalau nak bukti boleh tunjuklah. Dari jadi pengalaman 30 tahun. Atas dasar itulah saya cuba menjawab dari apa yang dimaksudkan Tuhan dengan sekiranya kamu mampu berlaku adil tu ialah kita buat contoh dalam kelas. Ada 4 orang anak murid. Ada 1 cikgu. Bila diperintahkan kepada cikgu, hendaklah kamu berlaku adil kepada mereka. Maka Tuhan telah melantik suami itu jadi guru atau pemimpin, suamilah, untuk mengendalikan 4 orang student dia lah, 4 orang pengikut dia atau isteri dia. Maka budi bicara bijaksana suami itulah, guru itulah, pemimpin itulah untuk bagaimanakah supaya murid-muridnya itu dapat capai matlamat sebenar, iaitu mati sebagai seorang hamba yang bertakwa. Okey. Jadi kalau itu kita bercakap tentang 4 orang isteri, bagaimana dengan 38 orang anak? Mampukah seorang suami, seorang ayah nak membagikan kasih sayang kepada 38 orang anak ini? Kan itu yang sering, bukan ramai lelaki yang realitinya anak-anak itu sekarang berada di tempat mereka masing-masing. Pandailah pemimpin itu atau guru itu mengaturkan student dia. Bila berkembang, sekarang dalam rumah kami campur dengan cucu dah 200, campur dengan cicit pun dah ada 10. Itu kami buat satu organisasi, kita organize. Maka suami saya ni, Abuya Asy'ari, dia tahulah
mengatur. Macam dalam satu kelas ada 30 budak. Untuk membina pelajar supaya berjaya, dia mesti tahu macam mana dia nak